Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Mac 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Veteran DAP Lim Kit Siang wajar diberikan anugerah dan penghormatan susulan persaraannya, kata YDP Dewan Negara Rais Yatim. Menurut Rais, walaupun Lim seorang pemimpin pembangkang, dia layak diberi penghargaan setelah lebih setengah abad mengabdikan diri dalam arena politik tanah air. Bercakap kepada utusan Malaysia, Rais juga mengakui Malaysia agak ketinggalan dalam soal itu apabila pemimpin pembangkang yang sudah lama berkecimpung dalam arena politik tidak pernah diberi penghargaan. Sebaliknya, kata Rais, hanya ahli politik dari parti pemerintah sahaja yang diangkat. Beliau yang turut menyifatkan Lim sebagai seorang sahabat lama ketika berada dalam semangat 46 dahulu berpandangan pemimpin itu wajar dikaji sebagai susuk yang mengetuai perjuangan politik pembangkang di negara ini. Dalam pada itu, Rais turut memuji aspek pentadbiran DAP yang efisien dan tidak mengamalkan pembaziran, berteraskan kemasyarakatan dan perjuangan telus bagi mewakili kaum Tionghoa serta tidak bergantung pada keahlian yang ramai semata-mata. Kerana itu, katanya telah menarik perhatian semakin ramai orang Melayu untuk menyertai parti berkenaan, meskipun ada ketikanya dia berasakan parti itu mengkritik secara melulu atau keterlaluan. Baik, selepas seminggu mengumumkan langkah kembali ke arena politik, Rafizi Ramli terus mensasarkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Naib Presiden PKR itu menolak gesaan Najib agar kerajaan melalui Petronas atau Khazanah Nasional menyelamatkan Sapura Energy Berhad yang berdepan risiko muflis. Dalam satu kenyataan, Rafizi berkata, ahli Parlimen Pekan itu memberi alasan bahawa rakyat akan kerugian besar jika Sapura Energy tidak diselamatkan. Almari Najib menyarankan kerajaan memberi pinjaman faedah mudah atau jaminan pinjaman kepada Sapura Energy bagi menyelesaikan masalah aliran tunai seperti dilakukan kerajaan BN untuk menyelamatkan Proton. Najib berkata jika Sapura Energy muflis, beberapa kesan buruk akan berlaku, antaranya pelabur ASB, PNB, KWSB dan lain-lain tabung simpanan rakyat berdepan kerugian selain risiko kehilangan pekerjaan. Mengulas lanjut, Rafizi berkata, sekiranya gesaan Najib itu diberi perhatian, wang rakyat akan terus diperuntukkan untuk membela segelintir golongan elit. Ini katanya apabila berbilion-bilion ringgit telah pun disuntik ke dalam Sapura Energy sejak lebih sedekad yang lalu. Tambah Rafizi, dia akan terus memantau isu itu dan mengingatkan rakyat supaya tidak terpedaya sekali lagi dengan idea pengurusan ekonomi Najib. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Semakin ramai penggubal undang-undang menekan kerajaan agar segera membentangkan RUU anti lompat parti dalam sidang Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu misalnya berkata, penguatkuasaan undang-undang itu dapat memulihkan amalan demokrasi di Malaysia. Kalau tak ada akta anti lompat parti ini, bagaimana kita nak praktiskan parliamentary demokrasi yang subur? Inilah yang menjadi halangan terbesar sekarang ini. Kalaulah akta anti lompat parti ini tidak diperkenalkan kali ini atau dalam sidang khas parlimen, saya dan rakan-rakan barangkali akan kembali semula ke jalan raya untuk mendesak. Sebab kita lihat, kita bercakap melalui parlimen kadang-kalanya ianya tidak dipedulikan. Barangkali mereka mahu seperti dahulu, ratusan ribu rakyat berada di jalan raya, barulah mau dengar suara rakyat. Gesaan agar RUU itu dibentangkan segera turut disuarakan ahli Parlimen Kerajaan. Ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Aziz berkata, RUU itu perlu dibentang untuk dibahaskan terlebih dahulu dan sebarang pindaan boleh dibuat kemudian. Dengan izin, let us first of all have the rang undang-undang bill tu dalam Dewan. Ya, bahas.
lulus ke, atau you want to do amendment at committee stage ke, buatlah. Saya percaya dalam hal ini sudah tentu kita 100% akan sokong akta anti lompat ini, melainkan kalau mereka sememangnya menjadi katak lah. Tapi itu minoriti. Itu minoriti. PAS tidak berpuas hati dengan tindakan seorang pemimpin UMNO yang melabelkan 3 pemimpin kanan parti itu sebagai jahanam. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man juga menyifatkan label yang diberikan tersebut sebagai melampau. Menurut laporan berita harian, Tuan Ibrahim berkata PAS tidak dapat menerima pemimpinnya digelar sebagai 3 jahanam, malah UMNO wajar bersikap menghormati semua parti politik. Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air itu berkata demikian ketika melawat loji rawatan kumbahan serantau di Batu Berendam, Melaka semalam. Pada 19 Mac lalu, Ketua Penerangan UMNO Kelantan Zawawi Uthman berkata, parti itu tidak patut menjalankan kerjasama dengan PAS selagi ada 3 jahanam dalam parti tersebut. 3 pemimpin yang dimaksudkan Zawawi ialah Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Naib Presiden Muhammad Amar Abdullah dan Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat Muhammad Sanusi Matno. Menurut Zawawi, mereka digelar begitu kerana bermulut celupa dan sering menyerang pemimpin UMNO. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim berkata, UMNO tidak sepatutnya mencampuri urusan PAS termasuk melabel orang lain dengan istilah yang tidak baik. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah Ribombane Virus Guard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, pelindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Najib Razak mempersoalkan mengapa Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang, tidak didenda ketika Kongres DAP hujung minggu lalu. Ia susulan laporan bahawa Lim dan Presiden PKR Anwar Ibrahim yang turut hadir di acara berkenaan disahkan positif COVID-19. Meskipun mendoakan supaya Lim cepat sembuh, Najib sempat membidas veteran DAP itu kerana dikatakan melanggar SOP apabila berpelukan selepas mengumumkan akan bersara daripada politik pada acara berkenaan. Dalam hantarannya di Facebook, Najib berkata dia tidak berniat jahat. Sebaliknya, Kit Siang sebelum ini telah banyak kali menuduhnya melanggar SOP sehingga dia dikompaun berkali-kali. Semasa Kongres DAP pada Ahad lalu, Lim mengumumkan persaraannya dan tidak akan bertanding untuk sebarang jawatan parti atau mana-mana kerusi Parlimen dan DUN. Dia disahkan positif semalam dan kini sedang menjalani kuarantin. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengesahkan 1 kompaun telah dikeluarkan ke atas Kit Siang dan dia turut menggesa Najib menyelesaikan kompaunnya serta menerima 4 lagi kompaun. Pada 10 Mac lalu, Khairi mengumumkan 5 notis kompaun telah dikeluarkan kepada Najib kerana tidak mematuhi SOP pada kempen PRN Johor, namun hanya 1 yang berjaya diberikan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa mengesahkan pelakon Zul Arifin akan disiasat susulan hantaran di media sosialnya. Katanya pelakon terbabit disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia ekoran video panas yang dikongsikan bagi tujuan promosi drama barunya. Dalam ciapannya di Twitter, menteri itu berkata, adegan itu juga tidak akan dibenarkan untuk ditayangkan sama ada pada bulan Ramadan atau bulan yang lain. Klip video sedutan drama terbaru berjudul Perempuan Itu menjadi perdebatan selepas Zul memuat naik video berkenaan di Instagram atas tujuan promosi. Turut muncul dalam drama berkenaan ialah pelakon baru Siti Harisa. Adegan itu mengundang kemarahan rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam kerana drama itu dimaklumkan akan ditayangkan semasa Ramadan. Kontroversi itu turut mengundang kekecewaan Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad
manakala JAKIM mengesahkan akan memanggil pihak produksi berkenaan untuk penjelasan lanjut. Sebelum ini, Zul juga telah membuat permohonan maaf menerusi hantaran di Instastory. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.